Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi dalam channel saya Hakimi Al-Mansuri. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton, komen, like, share dan subscribe channel ini. Kepada sahabat-sahabat yang baru jumpa, baru kenal channel ini, selamat datang saya ucapkan. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya, insya-Allah. Untuk video kali ini saya ingin berkongsikan kepada sahabat-sahabat semua tentang pengalaman saya hidup sebagai anak tentera. Abah saya mula masuk askar pada tahun 1980. Ketika itu beliau bertugas di Kamp Batalion 304 Askar Wataniah. Lah ni Camp 304 ni tak nama 304 dah. Dia tukar kepada 4RS, iaitu 4 Regimen Sempadan. Maka Abah masa tu bertugas menjaga lebuh raya Timur Barat, iaitu jalan Gerik Jeli kan. Masa tu komunis masih ada, walaupun ancaman dia taklah macam tahun 70-an. Maka daripada tahun 80 Abah bertugas di Gerik sampailah tahun 1989. Masa tu umur saya dalam 2 tahun. Abah berjaya diserap masuk Kor Polis Tentera Diraja, ataupun kita panggil MP, Military Police. Bila Abah dah diserap masuk MP, maka kami masa tu anak beranak kena pindah lah. Di mana? Di Kamp Terendak Melaka. Sampai di Melaka, masa tu umur saya baru 2 tahun. Saya pun tak kenal dunia lagi lah masa tu. Sekolah apa pedak lagi lah. Jadi kami duduk di kuartus keluarga untuk MP lah. Sebab askar ni mereka sediakan kuartus, dan kuartus tu kalau kata MP, MP duduk itu. Kalau kata askar Melayu ada situ. Kalau kata AMO ada situ. Macam tu. Maka kami pun ditempatkan di G6. Saya ingat lagi nama blok tu, G6. Istimewanya G6 ni kami duduk ni dekat dengan pantai. Memang dekat sangat, tak sampai 100 meter. Buka-buka pintu rumah tu nampak terus pantai. Malam-malam dengar bunyi ombak tu. Memang dekat sungguh dengan pantai. Jadi kami duduk di blok G6 ni, bila waktu petang ayak surut, kita nampak sejuh mata memandang. Maka waktu petang ni memang ramai orang main cari apa? Cari kepah. Bawa sudu, bawa guni satu, ataupun bawa plastik bag kan. Korek dalam tu adalah kepah. Bila umur saya 6 tahun, saya pun masuk tadika kemas. Ada dalam kamp tu lah, tadika kemas. Jadi kamp Terendak ni memang besar. Besar tak besar, dia ada tadika, dia ada sekolah rendah, dia ada sekolah menengah, dia ada maktab rendah Semara. Bahkan hospital Angkatan Tentera pun ada dalam Kamp Terendak tu. Memang besar sungguh. Jadi saya bermula tadika di situ. Kehidupan waktu kecil saya macam orang lain jugalah. Tahun 93 masa tu. Cuma bezanya anak askar ni, waktu kita nak pergi sekolah, Abah hantar lah. Tapi kalau waktu mak nak balik, kalau Abah tak boleh nak main ambil, kita akan tumpang naik kenderaan askar. Selalunya akan naik Land Rover lah, balik rumah. Kalau kita anak MP, maka Land Rover yang main tu adalah Land Rover MP lah. Duduk dalam kamp askar ni, dapat naik kereta askar ni, biasa lah. Bila umur pun dah meningkat naik, maka masa umur 7 tahun, saya darjah 1 di Sekolah Rendah Kebangsaan Kamp Terendak. Jadi dulu-dulu ni, nama sekolah ada Sekolah Rendah. Kan? Lah ni tak ada dah. Lah ni mereka guna Sekolah Kebangsaan. Jadi bila pergi sekolah ni, darjah 1 ni, dia ada special sikit. Sebab apa? Sebab bila kita pergi sekolah, ada kenderaan tentera yang mai ambil dan mai hantar balik. Apa dia? Iaitu truk 3 tan. Macam kami, anak-anak MP ni, yang mai ambil kami adalah truk MP lah. Unit-unit lain, kor-kor lain, anak-anak mereka, unit masing-masing yang ambil. Jadi pagi-pagi sebelum pergi sekolah, kami akan beratok lah tu. Nak awal, naik ke dalam truk. Sebab apa? Nak berebut duduk di tepi tu, duduk tepi pintu tu. Tempat duduk truk kan memanjang itu kan. Jadi kami pun akan berebut untuk nak duduk paling dekat dengan pintu. Driver, pakcik driver, dan juga ada seorang lagi pakcik, orang kata sebagai kolek lah, yang jaga belah belakang kan. Bila kami sampai, dibuka pintu belakang tu, dan mereka akan keluarkan satu tangga khas yang mereka buat untuk kami naik ke atas truk. Memang pakat berebut nak duduk, nak naik paling awal. Dan siapa yang ayah dia yang bawa truk hari tu, dia istimewa sikit lah. Dia dapat duduk di kursi depan. Maka bila waktu balik sekolah pun, truk akan tunggu. Masing-masing lah, banyak truk ni.
Unit masing-masing, unit banyak di Camp Terendak ni. Jadi truck setiap unit tu ada. Jadi kita pun kena beratok pakat-pakat nak naik awal. Macam biasalah nak naik awal kan. Masa tu tak ada basikal lagi. Nak harap Abah main ambil, payahlah. Abah duty memang tak ada nak ambil kita. Jadi truck ni lah akan hantar kita balik ke rumah. Tentang permainan-permainan budak-budak zaman tu macam biasalah. Macam awal 90-an, kita main macam-macam. Main guli, main gasing, main galah panjang, main aciligan, main kejar-kejar kan. Main bola, main rondes. Zaman-zaman tu macam biasa juga, samalah dengan anak-anak kecil yang lain. Cuma bezanya bila duduk dalam kamp tentera ni, dia ada suasana yang berbeza. Dan saya ni dulu-dulu ni suka merayau. Merayau ni tak ingat dunia dah. Rumah kami ni dekat dengan kamp komando juga. Blok kami duduk ni, kalau ikut jalan pantai tu memang boleh sampai ke kamp komando. Sebab saya ni memang suka merayau. Jadi kita pun merayau ikut pesisiran pantai lah, ikut tepi pantai tu. Dan kami petang-petang akan nampak lah. Walaupun bukan selalu, tapi kami boleh nampak latihan tentera komando. Mereka akan berlatih dengan bot laju, dengan payung terjun dan sebagainya. Saya pernah tengok satu peristiwa yang menyayat hati juga. Masa tu saya pun budak-budak lagi. Saya nampak satu payung terjun yang tak terbuka. Dia jadi macam tu. Saya masa tu budak-budak lagi. Saya tak tahulah pasal apa jadi lagu tu dia punya payung kan. Tengok-tengok esok masuk berita rupanya payung terjun tak terbuka. Masa tu saya kecil lagi. Saya pun tak tahu sangat perasaan tu. Saya tak tahu sangat lah. Tapi bila dah besar ni, bila fikir teringat balik, rasa sedih lah. Rupanya apa yang kita tengok tu sebenarnya satu kemalangan yang berlaku kepada anggota tentera kita. Payung terjun ni, hak mana yang turun tu saya nampak dekat. Kita pun orang kata apa, konon-konon nak tengok dia turun kat mana. Memang nampak dekat. Dia turun tu nampak dekat. Kita pun berlari lah cari. Nak pergi tengok dia turun kat mana. Rupa-rupanya dia turun dalam camp. Jadi nak masuk macam mana ada balai pengawal. Kan? Jadi kita nampak lah payung terjun tu. Nampak dekat dah. Tapi rupanya dalam camp. Jadi tengok gitu lah. Tak boleh nak masuk. Tapi memang saya jenis dulu suka merayau. Jalan dengan kawan-kawan. Kadang tu makan, minum entah ke mana. Tengah hari tak balik-balik lagi. Kulit pun orang kata apa, makin gelap. Bukan kata cerah pun, tapi bila dah main panah ni, dia makin gelap. Kan? Jadi kehidupan anak tentera tu macam tu lah. Abah tak ada di rumah banyak hari tu biasalah. Anak tentera ni, kita kenal kawan-kawan yang main dari pelbagai negeri. Sabah Sarawak, daripada Kedah tu sendiri, Perak. Macam-macam negeri kita kenal. Lepas tu main time raya, kita tak boleh nak balik kampung selalu. Maka adalah keluarga tentera yang tak balik raya, macam duduk di Sabah, duduk di Sarawak, duduk di Kedah, duduk di Perlis. Duduk jauh-jauh ni, mereka tak balik raya. Time musim raya, jadi sunyi. Tinggal berapa orang. Tapi seronok macam tu. Suasana macam tu, bakar lemang sama-sama. Raya pun tak ramai orang kan. Cara orang tak ada lah. Nak pikir kata duit raya banyak tu memang tak ada lah. Sebab time raya, camp boleh kata sunyi jugalah. Jadi saya duduk di camp Terendak Melaka ni sampai tahun 1995. Masa tu saya darjah 2. Bulan 4 tahun 1995 kami posting ke Sungai Petani Kedah, iaitu di kamp lampangan terbang Sungai Petani. Jadi masa kami nak pindah ni, barang-barang rumah ialah barang-barang kami ni pun bukannya banyak, bukannya orang senang pun. Masa tu tak ada apa sangat pun. Jadi muat satu trak 3 tan tu. Jadi askar ni dia akan sediakan trak 3 tan, kita isi barang-barang kita dalam tu, dan trak akan bawa barang-barang kita tu ke tempat yang kita pindah lah. Contoh macam Sungai Petani. Maka kami pun pindahlah ke Sungai Petani. Sampai Sungai Petani, maka di sini ada pengalaman lain pula sebab saya semakin besar. Darjah 2, saya masuk sekolah rendah di situ, iaitu Sekolah Kebangsaan Kamp Lampangan Terbang Sungai Petani. Kita kenal pula lah kawan-kawan baru. Seingat saya, masa mula-mula sampai Kedah, memang saya bercakap lah. Tak bunyi Kedah pun. Jadi oleh kerana kita pun membesar pula di Kedah, akhirnya percakapan kita itu, kita jadi ubah. Kita mula cakap Kedah. Sebab kita kawan dengan kebanyakan ramai orang Kedah. Jadi pengalaman pun semakin luas lah di Sungai Petani. Kamp Sungai Petani taklah besar macam Kamp Terendak. Dia ada padang golf, dia ada padang bola, banyak padang bola, padang A, B, C, D. Jadi dekat padang-padang ni kita boleh tengok
helikopter tentera turun. Macam mana dia, masa dia naik tu, angin kuat sungguh. Rasa macam nak melayang. Yalah, waktu tu kita kecil lagi kan. Di Sungai Petani, saya duduk, blok dia sama bentuk macam duduk di Melaka dulu. Saya duduk tu, nama dia G3. Quarters yang sama. Tak besar mana pun quarters tu. Ada 2 bilik. Ruang tamu, dapur, tandas lah kan. Bilik pun ada 2 lah. Jadi kami ni adik-beradik ramai. Memang tidak lepas lah. Tak berapa lama, kami dapat pindah ke G28. G28 ni quarters MP yang besar. Memang besar lah. Nak dibandingkan dengan quarters lama. Dia ada 3 bilik. Ruang tamu pun besar. Memang selesa lah. Quarters kami tu dekat yang camp 19 Regimen Askar Melayu Diraja. Kita sebut sebagai 19 Melayu lah. Jadi blok kami, quarters kami tu memang dekat sungguh. Belah belakang. Sebab camp 19 Melayu ni dia ada pagar. Belah depan balai pengawal, belah belakang ni dia ada pagar, maksudnya ada juga pintu pagar kecil yang kita boleh keluar masuk. Oleh kerana dekat dengan camp, memang kami tiap-tiap pagi akan dengar bunyi latihan pancaragam. Geng-geng askar 19 Melayu ni, mereka buat latihan pancaragam. Lagu macam-macam lagu mereka main. Jadi saya pun masa tu, mula-mula sampai camp Sungai Petani pun macam biasa, kuat merayau. Merayau sana sini lah. Masuk camp orang dengan kawan-kawan, pi terbih burung, pi cari buah pelam, buah jambu ayak. Masuk dalam camp 19 Melayu tu, pokok-pokok buah ni banyak duduk dalam berek bujang ni. Bila kami ambil buah lagi bunyi lah. Dia pun marah. Ni apa main orang ni, pergi balik. Kadang-kadang tu depa marah, bukannya marah betul pun. Saja nak musik. Di Sungai Petani saya banyak berkawan dengan anak-anak daripada Askar Melayu. Sebab Askar Melayu ni besar, dia regimen. Macam saya MP ni company saja, dia tak besar mana. Saya berkawan memang ramai, termasuklah anak CEO Askar Melayu pun kawan saya masa tu. Saya ingat lagi, saya rajin tidur rumah dia. Rumah pegawai ni besar lah, rumah Lieutenant Colonel besar lah. Kehidupan budak-budak saya macam anak-anak biasa, cuma adalah perbezaan. Kita main gasing, main guli, main bola, rondes, main masak-masak, main kemah-kemah dan sebagainya, sama je macam budak-budak yang lain. Cuma yang bezanya, bila duduk dalam kamp askar ni, suasana dia lain. Contohnya, musim Ramadan, sembahyang tarawih. Jadi kawan-kawan ni banyak anak Askar Melayu. Saya pun semayang di surau Askar Melayu. Semayang pun tak semayang mana lah zaman tu. Main je banyak. Main Naci Liga, main kejar-kejar. Tak nak habis dah tarawih, barulah masuk semayang. Kami ni duk suka main mercun, main kejar-kejar. Sampailah main dekat kawasan kereta perisai APC Kondo. Sahabat-sahabat pun kenal kan. Kereta perisai Kondo tu macam mana. Hak yang dia bawa pergi Somalia dulu ni. Kereta perisai banyak duduk di situ. Jadi kami waktu orang sembahyang tarawih ni, kami dalam gelap ni duk main panjat kereta perisai. Tu kata tu anak tentera tu. Duk main panjat kereta perisai walaupun tak boleh masuk dalam, tapi duk main panjat-panjat sampai kena marah. Barulah kami beredar daripada situ. Tu antara pengalaman sebagai anak tentera yang mungkin anak-anak yang di luar sana tak merasai pengalaman seperti itu. Masa di Sungai Petani, saya pergi naik basikal lah, tak naik terak lah. Ada basikal dah besar sikit dah orang kata kan. Tapi perangai kuat merayau tu memang ada lah. Cari ikan dalam parit, duduk masuk camp. Bukan semua camp ada pagar. Camp besar-besar macam 19 Melayu tu, regimen tu, dia adalah pagar, ada pengawal. Ada camp yang macam company, camp Abah MP company, tak ada pagar, boleh keluar masuk gitu je. Duk cari buah pelam, nampak hak masak sikit, baling dengan kayu. Dia macam dulu duk pikap-pikap balik, macam kebulok sangat masa tu. Duk ambil buah jambu, ayak, duk ambil buah moktan tak masak lagi pun ambil, sampai kena hambat lah. Buah tak masak lagi, kita duk ambil lah. Jadi itulah, nak berita kata apa, kehidupan anak tentera, masa kecil mereka lebih kurang sama je, cuma adalah perbezaan suasana yang mungkin tak sama dengan orang luar lah. Sebab hidup dalam kehidupan tentera ni, suasana tu lain. Kita nampak kereta perisai duk lalu selalu, kereta kebal pun biasa lalu. Kita nak bersikal tu sekali, kereta perisai lalu sebelah kita, Land Rover lalu sebelah kita, truk 3 tan lalu sebelah kita. Kita boleh tengok helikopter turun di padang dengan mata kepala kita. Jadi begitulah kehidupan saya sebagai anak tentera, dan Abah pun dah pencen sekarang. Tahun 2002 Abah pencen, dan kami lepas pencen balik ke kampung halaman, iaitu di Gerik, Perak. Dan Alhamdulillah hari ini mak Abah pun masih sihat, adalah di kampung. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton video saya ini.
walaupun mungkin panjang sikit. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.